Saya pergi ceramah di Greek, satu makcik naik wheelchair, kaki tak ada sampai ke peha, tuan-tuan. Dipotong sampai ke peha. Saya kata, makcik bila dipotong ni? Dah 6 bulan. Ya Allah. Tak boleh jalan dah ustaz. Dah habis kaki dah. Kencing manis je. Tu yang saya cakap pada tuan-tuan hari tu. Sebab tu namanya diabetes. Bila tak terkontrol, dipotong betis. Diabetes dia. Kalau betis dipotong pun belum kontrol, dipotong pehanya, namanya diapeha. Kalau pehanya pun masih belum dikontrol, namanya dah tak ada dah sekarang ni. Sebab tu kena sabar makcik, ya. Alhamdulillah ustaz, makcik sabar, dah ketentuan Tuhan. Akhirnya dia tenang. Orang lain ketawa, dia ketawa. Orang lain dengar ceramah pun dia dengar ceramah. Sebab apa? Sebab dia reda. Sebab dia sabar dan reda. Tapi orang yang tak sabar dan tak reda tu, dia tak tenang. Dia tengok orang lain sihat, maka dia jadi tak tenang. Kalau kita sabar, kalau kita reda, Masya Allah, tenang jiwa kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan di sini ada diabetes, tenang. Malam-malam bangun, pergi ke bilik air. Lepas bilik air, pergi ke dapur, minum air. Kejap buang, kejap minum. Kejap buang, kejap minum. Janganlah buang, simpan dalam bazir je. Nak buat macam mana ustaz? Orang kecil manis tu selalu membuang air dan selalu minum air. Sabar. Dengan sebab kita bangun pukul 3 pagi, Allah bagi ruang dan peluang untuk kita solat malam. Cuba kita tak ada penyakit, tidur sampai ke subuh. Tapi dengan sebab kita kencing manis, pukul 3 pagi terjaga. Nak dahaga sangat. Ambil peti ais, buka, bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Terus buat qiyamul lail. Allahu akbar. Suami cakap, ambillah wuduk dulu. Allah terlupa. Semangat terlebih. Tak, tuan-tuan, pergi ambil wuduk dulu. Dengan sebab itu Allah bagi kita, sebab tu kita jadi orang bersyukur. Syukurlah ya Allah, kau bagi aku kencing manis. Sekurang-kurangnya aku bangun solat. Itu nampak tu tuan-tuan. Macam kita ni, bayi-bayi kita lah, bayi-bayi saya lah, 60 ya, 64 tu bayi-bayi saya lah. Ya, saya pergi ceramah di Kedah dulu. Dia kata kat saya, ustaz, umur ustaz sekarang ada 80. Saya masa itu tengah minum air tuan-tuan, berhenti letak. Saya kata dekat dia, dekat-dekat dah 80. Dia kata, ustaz, memang Allah bagi dekat ustaz, tak nampak langsung 80. Boleh bercakap pula 2 jam, Masya Allah, rezeki ustaz lah. Alhamdulillah. 80 dia kata saya. 80 ni tuan-tuan sama dengan Haji Satal tau. Subhanallah tuan-tuan. Dengan sebab kita ni umur 50, 60, memang kita akan mudah terbangun bila kita tidur. Kadang-kadang bunyi cicak pun terjaga. Kadang-kadang bunyi orang cakap dinding pun kita terjaga. Orang cakap dinding, husin. Kenapa yang Allah bagi kita senang jaga? Sebab Allah suruh kita bangun. Dengan kita bangun, kita ingat balik berapa banyak sembahyang aku yang belum diqada. Banyak tuan-tuan sembahyang yang belum diqada. Bangun pukul 4, qada sembahyang. Sebab tu kita kena jadi sabar. Apa yang Allah bagi pada kita itu sebenarnya Allah adalah peluang untuk kita buat ibadat. Bukan tanda Allah benci, bukan tandanya Allah tak suka, tidak. Allah bagi peluang. Sebab itu kita kena lihat hikmah, kebijaksanaan Allah Ta'ala. Orang Melayu faham, orang kita faham, hikmah itu ialah di sebaliknya. Ada hikmahnya, ada benda yang bijaksana di sebaliknya. Bila kita faham daripada situ, insya-Allah tuan-tuan. Di sini yang kita kadang-kadang kita tak nampak hikmah itu. Yang kita nampak ialah sesuatu perasaan dengan dendam, perasaan benci, perasaan tak suka, perasaan yang tak suka. Ada orang benci dengan perceraian. Allah kata at-talaqu marratan. Talak ni 2 kali aja, masuk tali ketiga dah tak boleh rujuk.
2 kali boleh rujuk lagi, masuk kali ketiga dah tak boleh rujuk. Ada orang yang benci dengan talak. Dia bawa air, dia minta saya jampikan. Saya kata, nak jampi apa akak? Suami saya ustaz, dia ni panas baran, suka pukul saya. Saya kata, kenapa tak report? Report polis, pergi ke hospital, report doktor, pergi report polis, bawa ke mahkamah. Akak boleh minta cerai. Saya bukan nak minta cerai. Habis tu saya nak minta suami saya jadi baik. Kan dia pukul akak sampai luka-luka berlebam-lebam ni. Saya tak nak ustaz, saya datang kalau minta cerai saya boleh buat. Saya minta ustaz tolong jampikan. Dia bagi dia lembut hati balik. Ustaz jangan garang sangat. Selalu ke kena pukul? Dia kata selalu juga. Suami akak kerja apa? Dia boxingnya orang ustaz. Patutlah, saya kata. Akak tahu tak sebelum kahwin dulu, akak tahu tak dia ni memang kaki pukul, suka pukul orang? Tahu, masa kami kawan pun dia selalu pukul. Artinya akak pergi kahwin dengan dia buat apa? Ustaz, love is blind tahu. Kalau gitu akak tahan, sabar je lah akak tak ada lah muka tu kena pukul. Di sini kadang-kadang orang tidak tahu. Dia kata kita kena sabarlah ustaz, dah dapat suami kaki pukul, sabarlah ustaz. Salah. Sebab itu Allah bagi talak. Allah izinkan kita bercerai, Allah izinkan kita bertalak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan perceraian itu mendatangkan keinsafan. Talak satu, saya menuntut cerai daripada suami saya, dia pukul saya. Hakim kata, baik, mahkamah meluluskan permohonan cerai awak. Suami ceraikan isteri awak, talak satu. Pak, talak satu. 2 minggu suami duduk di rumah. Dah tak ada orang kena pukul. Sekurang-kurangnya dia fikir. Sekurang-kurang dia fikir. Dia tengok gambar dia masa bercuti dekat US. Tengok gambar dia bercuti dekat Legoland. Dah kena Lego isteri aku. Nampak tuan-tuan, isteri aku sampai hati aku buat macam ni, isteri aku sampai hati aku buat macam ni, aku silap lah. Dia ni isteri yang baik, kenapa aku pukul dia? Ya Allah, ingat ke anak aku, mana Aiman? Macam mana dengan Aiman tak ada ayah? Kita pun telefon Aiman, Aiman ingat ayah tak? Aiman tak kisah ayah. Ada muka. Masuk minggu keempat dia mula SMS bekas isterinya. Wak apa? Ingat kita tak? Suami pun teringat pada isteri. Abang minta maaf, abang banyak kasar dengan yang. Minta maaf abang, cukuplah, kita dah cerai abang. Tapi bercerai pun kita boleh baikkan lagi kan, kata dia, abang. Oh, perempuan lembut. Kena seminggu ngorak balik dapatlah. Nampak? Janji kalau kita kahwin, kalau kita rujuk, jangan pukul lagi. Janji. Bagi peluang yang kedua. Sebab itu Allah bagi rujuk. Sebelum nak rujuk balik, nak qadi nasihat, hakim nasihat, pegawai MUIS nasihat, bapak nasihat. Ingat, bapak tidak mau pisang berbuah 2 kali. Bapak dah bagi kepercayaan dulu pada kamu, jaga anak bapak, tapi kamu pukul dia. Bapak tak pernah jentik dia, kamu tampar dia. Ingat, ini peluang yang kedua. Jagalah isteri kamu baik-baik. Saya janji ayah, saya janji ustaz, dah kahwin. Sekarang bahagia tuan-tuan, tiap-tiap tahun salin. Saya sentuh jadi, saya jadi je sentuh. Kadang-kadang tuan-tuan, bila perceraian itu, sabar, jangan hina. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan yang bercerai, laki-laki yang bercerai, kita kadang-kadang kita pandang jahat. Kalau tak ada sebab apa-apa, takkan suami nak ceraikan dia. Ini mesti ada apa-apa sebab. Yang kamu sibuk buat apa? Jawapannya, kalau dah jodoh dah habis. Dah jodoh dah habis lah, kata apa? Tak adalah. Kalau dia baik kan, kenapa suami nak ceraikan dia? Kamu pun ceraikan bini kamu. Kamu tak sibuk pasal orang. Tuan-tuan, bila kita bercerai, kadang-kadang Allah gantikan kita dengan suami yang lebih baik, dengan isteri yang lebih baik. Sebab itu Allah sebut redha. Apa perasaan akak diceraikan oleh suami? Akak redha, ini setakat ini saja jodoh akak dengan suami akak, dan akak berdoa mudah-mudahan Allah gantikan.
Allah gantikan laki-laki yang lebih baik dan suami yang boleh bimbing akak. Apa masalahnya? Itulah nama dia hati yang tenang. InsyaAllah tuan-tuan, bercerai dengan adik dia, abang dia pula tunggu. Tak berubah juga mak mertua dia. Itu juga tuan-tuan. Balik hari raya jumpa juga bekas suami menyampah aku, ada juga orang tua. Apa masalahnya? Jodoh kadang-kadang pertemuan kita 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, tapi mak bapak tak restu. Akhirnya tak kahwin dengan mak restu mak bapak. 20 tahun kahwin, bercerai.